Ini bab perburuan ataupun binatang buruan, wadzabaih, dan segala bentuk sembelihan. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Adi bin Hatim, katanya, saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya melepaskan anjing-anjing yang telah diajar, lalu anjing-anjing itu menangkap, yakni binatang buruan, untuk saya. Saya menyebut nama Allah ketika melepaskannya. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, kalau kamu lepaskan anjingmu yang telah diajar dan kau telah menyebutkan nama Allah ketika melepaskannya, maka makanlah, yakni binatang yang ditangkap oleh binatang buruan. Qultu, saya bertanya lagi, wa in qatalna, walaupun anjing-anjing itu membunuh? Qala, Nabi SAW menjawab, walaupun anjing-anjing itu membunuh, selagi ia tidak dikungsi oleh anjing lain yang tidak ada bersamanya. Qultu lahu, saya bertanya lagi, Nabi SAW, saya memanah dengan menggunakan kayu saya memanah binatang buruan dengan kayu ataupun lintang kayu, fa'usibu, dan mengenai binatang. Faqala, Nabi SAW menjawab, kalau engkau baling dengan kayu dan kayu itu menembusinya ataupun melukakan binatang yang diburu itu, fakulhu, makanlah. Tetapi kalau kayu itu mengenai binatang tadi, ikut lintangnya, fala ta'kul, jangan kamu makan. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Adi bin Hatim, katanya, saya bertanya Rasulullah SAW, kataku, sesungguhnya kami adalah satu golongan, satu puak yang memburu binatang dengan menggunakan anjing-anjing ini. Nabi SAW bersabda, kalau engkau lepaskan anjing-anjingmu yang telah diajar dan engkau sebutkan nama Allah pada ketika melepaskannya, makanlah apa yang ditangkap oleh anjing-anjing itu untukmu. Wa in qatalna, walaupun ia telah membunuh binatang yang diburu itu, kecuali kalau anjing itu makan, yakni binatang buruan. Kalau ia makan, maka jangan kamu makan, kerana saya bimbang, saya takut ia sebenarnya menangkap untuk dirinya sendiri. Dan kalau anjing engkau itu bercampur bau dengan anjing-anjing yang lain, maka jangan makan. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Adi bin Hatim lagi, katanya, saya bertanya Rasulullah SAW tentang lintang kayu ataupun kayu saja, kayu anak panah yang tidak ada mata dia. Nabi SAW menjawab, kalau kayu itu mengenai binatang yang diburu, ikut tajam, sebelah tajamnya, fakul, maka makan. Tetapi kalau ia mengenai binatang yang diburu itu ikut lintangnya, faqatala, lalu membunuh binatang itu, fa innahu waqid, ia termasuk dalam waqid, yakni binatang yang mati kerana dipukul, terhentak. Fala ta'kul, maka janganlah engkau makan. Wa sa'altu, saya juga telah bertanya Rasulullah SAW tentang anjing. Baginda menjawab, kalau engkau lepaskan anjingmu dan engkau menyebut nama Allah pada ketika melepaskannya, fakul, maka makanlah. Kalau anjing itu makan sebahagian daripada binatang yang diburu itu, maka jangan kamu makan, kerana sesungguhnya ia telah menangkap binatang itu untuk dirinya. Qultu, saya bertanya lagi, kalau saya mendapati di samping anjing saya itu anjing yang lain, dan saya tidak dapat pastikan yang mana satu dari dua anjing itu yang telah menangkapnya, Nabi SAW menjawab, jangan kamu makan, kerana engkau telah menyebutkan nama Allah ketika melepaskan anjingmu, yakni anjingmu sahaja,
engkau tidak membaca ataupun menyebut nama Allah untuk anjing yang lain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan satu lagi ni serupa tu juga, mithlahu. Beberapa riwayat ni serupa tu juga. Kemudian riwayat daripada Adi bin Hatim lagi, katanya saya telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang binatang yang diburu dengan menggunakan kayu. Dengan menggunakan kayu. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana yang mengenai ikut tajamnya ataupun sebelah tajamnya, fakulhu, makanlah. Dan mana-mana binatang buruan yang terkena ikut lentangnya, ikut lentang kayu itu, fahuwa waqid, ia termasuk dalam binatang yang mati kerana terhentak ataupun dipukul. Saya bertanya Nabi SAW tentang saydil kalb, tentang buruan anjing ataupun binatang yang diburu oleh anjing. Faqala, Nabi SAW menjawab, apa-apa yang ditangkap olehnya untuk kamu dan ia tidak makan sedikit pun daripadanya, fakulhu, makanlah. Kerana sembelihan untuk binatang itu ialah tangkapan anjing itu sendiri. Dan jika engkau mendapati di samping anjing itu ada anjing yang lain, dan engkau takut anjing itu juga telah menangkap binatang buruan tadi bersama anjingmu, dan binatang yang diburu itu telah dibunuhnya, maka jangan engkau makan. Sebab engkau hanya menyebut nama Allah ketika melepaskan anjingmu. Engkau tidak menyebut nama Allah untuk yang lain. Dengan sanad satu lagi itu seperti itu juga. Riwayat daripada Adi bin Hatim lagi, dia kata, ni perawi kata, Sya'bi kata, saya telah mendengar Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni adalah jiran kami, dan dia ni orang yang baru pendatang kepada kami, warabitan, dan seorang yang sentiasa berada bersama kami di Nahrain, satu tempat. Bahawa dia telah bertanya Nabi SAW, katanya, saya melepaskan anjing saya, lalu saya mendapati bersama anjing saya itu ada anjing yang lain yang juga telah menangkap binatang itu, binatang buruan itu. Saya tidak pasti yang mana satu dari dua ekor anjing itu yang telah menangkap yakni binatang buruan itu. Nabi SAW menjawab, jangan makan, kerana engkau telah menyebutkan yakni nama Allah ketika melepaskan anjingmu, bukan engkau sebut nama Allah untuk yang lain. Dengan sanad satu lagi itu seperti itu juga, mithla dzalik tu maknanya lafaznya pun seperti itu juga. Riwayat daripada Adi bin Hatim lagi, katanya Rasulullah SAW berkata kepadaku, kalau engkau lepaskan anjingmu, fadhkur ismallah, maka engkau sebutlah nama Allah. Jika ia menangkap untukmu dan engkau sempat dengan binatang yang diburu itu dalam keadaan ia masih hidup, fadhbahhu, maka sembelihlah binatang itu. Dan jika engkau mendapatinya dalam keadaan ia telah terbunuh, dan anjing itu tidak memakan sedikit pun daripada binatang yang diburu itu, makanlah, engkau boleh makan. Dan jika engkau mendapati bersama anjingmu ada anjing yang lain, dan binatang yang diburu itu telah pun dibunuhnya, maka jangan engkau makan, kerana engkau tidak pasti yang mana satu dari dua ekor anjing itu yang telah membunuhnya. Dan jika engkau telah melepaskan anak panahmu, maka jika engkau hendak melepaskan anak panahmu, maka engkau sebutlah nama Allah. Dan jika binatang yang dipanah oleh engkau itu hilang selama sehari daripada kamu, dalam keadaan engkau tidak mendapati padanya kecuali kesan anak panahmu sahaja, kemudiannya engkau dapati ada pada dia tu kesan anak panahmu saja, mati dah, fakul, makan. In syi'ta, kalau engkau mahu. Kalau engkau dapati ia telah ghariqan, tenggelam ataupun lemas di dalam air, fala ta'kul, jangan makan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Adi bin Hatim, katanya saya telah bertanya Rasulullah SAW tentang binatang yang diburu. Qala, Nabi SAW bersabda, kalau engkau melepaskan anak panahmu, jika engkau hendak melepaskan anak panahmu, maka engkau sebutlah nama Allah.
Jika engkau mendapatinya telah terbunuh, makanlah, kecuali engkau mendapatinya telah jatuh ke dalam air. Maka engkau tidak pasti adakah air yang telah membunuhnya ataupun anak panahmu. Kerana engkau tidak pasti di situ adakah air yang telah membunuhnya ataupun anak panahmu. Fa tu fa ta'lil, mana? Kerana engkau tidak tahu, tidak pasti. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Tha'labah Al-Khushani, katanya, saya pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, wahai Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, kami berada di bumi ahli kitab. Kami makan dalam bekas-bekas mereka. Dan kami juga berada di bumi yang banyak binatang buruan. Aku berburu dengan menggunakan anak panahku, dan berburu menggunakan anjingku yang telah diajar, ataupun dengan anjing yang tidak diajar, tidak terlatih. Ceritakanlah kepadaku mana yang halal kepada kami daripada perbuatan-perbuatan kami itu. Nabi SAW bersabda, adapun apa yang engkau sebutkan itu, adapun apa yang engkau sebutkan bahawa kamu berada di suatu negeri di mana terdapatnya ahli kitab, kamu makan dalam bekas-bekas mereka. Kalau kamu mendapati ada bekas lain selain daripada bekas mereka, maka janganlah kamu makan menggunakan bekas-bekas mereka. Tapi kalau kamu tidak mendapati yakni bekas lain, maka basuhlah, kemudian makanlah dalam bekas itu. Adapun apa yang kau sebutkan tentang bumi di mana banyaknya binatang buruan, maka apa-apa yang terkena anak panahmu, dalam keadaan engkau sebutkan nama Allah, sebutkan nama Allah, thumma kul, maka makanlah. Kemudian kau dapati ia setelah mati, makanlah. Wa ma asabta, dan binatang yang kau dapati dengan ataupun melalui anjingmu yang diajar itu, fadhkur ismallah, engkau sebutlah nama Allah, kemudian makan. Wa ma asabta bikalbik, dan apa-apa yang kau dapati melalui anjingmu yang tidak diajar, fa adrakta zakatahu, tetapi engkau sempat menyembelihnya, fakul, makan, boleh makan. Dengan sanad satu lagi itu serupa juga, cuma perawi dalam riwayat ini dia tak ada sebut saydal qaus, yakni binatang yang diburu dengan menggunakan panah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Tha'labah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, kalau engkau telah memanah, kemudian binatang yang dipanah oleh engkau itu hilang dari penglihatan, lalu engkau mendapatinya yakni selepas itu, maka makanlah malam yuntin, selagi tidak berbau busuk, selagi ia tidak busuk. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Tha'labah daripada Nabi SAW tentang orang yang mendapat binatang buruannya, binatang yang diburunya selepas 3 hari, fakulhu, maka makanlah malam yuntin, selagi tidak berbau busuk. Dengan sanad satu lagi itu support tu juga, tapi perawinya tidak ada sebut tentang kebusukan binatang yang diburu tu tak ada sebut. Wa qala fil kalb, dan tentang anjing pula Nabi SAW bersabda, yakni apa-apa yang diburu oleh anjing itu, kulhu, makanlah selepas 3 hari selepas tu pun, kecuali kalau sudah berbau busuk, maka kamu tinggalkanlah, jangan makan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan, ini bab lain pula, bab haram memakan setiap binatang yang bertaring, binatang buas yang bertaring, dan burung yang bercakar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Tha'labah, katanya Rasulullah SAW melarang an akli, daripada memakan setiap binatang buas yang bertaring. Ishaq dan Ibnu Abi Umar dalam hadisnya menambahkan, kata Zuhri, kami tidak mendengar hadis ini sehinggalah kami sampai ke Syam.
sehinggalah kami pergi ke Syam. Boleh juga. Riwayat daripada Abi Idris Al-Khawlani, katanya dia telah mendengar Aba Tha'labah Al-Khushani berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada memakan kulli dhi nabit, setiap binatang buas, as-siba' yang bertaring. Ibnu Syihab berkata kami tidak mendengar ini daripada ulama kami di Hijaz, sehinggalah Abu Idris menceritakan kepada kami tentang hadis ini, dan ia termasuk di dalam fuqaha ahli Syam. Hak satu lagi tu pun sumpah tu jugalah, lafaz dia tu pun lebih kurang sama je. Lebih kurang sama. Hak tu lah. Kemudian riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW katanya, setiap yang bertaring daripada binatang buas, maka akluhu haramun, memakannya adalah haram. Riwayat daripada Ibnu Abbas katanya Rasulullah SAW melarang daripada setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar. Satu lagi tu pun lagu tu juga riwayat daripada Ibnu Abbas pula. Satu lagi riwayat daripada Ibnu Abbas juga lebih kurang tu. Tak apalah. Kita tengok. Sebelum ni kita duduk bincang tentang bab jihad. Perang nama mana dah? Perang sebelum pada ni. Lepas tu sudah perang, kira-kiranya akhir-akhir baru ni kan, cerita balik ke rumah. Nak balik ke rumah tu kena royak dulu. Tu baru ni. Kita sudah jumpa dah baru ni. Dari segi kesesuaian bab ni, orang zaman dulu, ulama-ulama dulu dia tulis kitab ni yang tidak sesaja. Padahal Imam Muslim tak ada ni bubuh tajuk ni, tapi kira-kiranya dia tak ada bubuh tajuk. Tapi banyak perkara susunan dia tu kena dah. Dia susun molek dah, tak ada nak bubuh tajuk. Sebab apa? Kalau kita perhati ni, tertib ni nampak sesuai. Bila balik kan, orang pergi ke mana-mana jauh, bila balik biasanya orang buat gapo? Orang makan lah. Makan tu kena sembelih lah binatang, barulah istimewa. Tidak makan suku tawar saja. Hak istimewa dia kalau baik wah, kalau gapo sembelih binatang. Tu. Kan? Nak sembelih tu lah ke mana cara nak sembelih? Dia kena royak lah pula cara nak sembelih tu lah ke mana. Tu dia ada sesuai dengan sebelum pada ni. Bila balik orang di rumah tunggu dengan gapo? Dia tunggu dengan makanan. Biasanya makanan yang istimewa ni yang disembelih. Nak sembelih lah ke mana? Ni. Tu kesesuaian di antara bab sebelum ni dengan bab ni. Walaupun tidak setara Bukhari banyak benar lah kalau lagu ni. Tapi dalam Muslim ni pun ada juga, kalau kita perhati molek memang ada. Itu satu, kesesuaian. Kesesuaian yang kedua, iaitu dari segi hak sebelum pada ni, kita sembelih orang, bunuh orang, buru orang. Orang saja kau yang diburu. Buru orang tak boleh makan, sembelih pun tak boleh makan. Anggap dia yang diburu boleh dimakan. Binatang, dia apa? Selepas ni cara kau binatang, cara kau perburuan lah pula. Hak ni kalau kita buru boleh, kita boleh makan. Dan hak tadi, orang tadi, kerana Allah SWT juga yang membenarkan kita perang, boleh bunuh. Allah SWT juga yang membenarkan kita sembelih binatang. Sakit juga dia tu berak-berak kecil-kecil. Tapi oleh kerana Allah SWT membenarkan kita, boleh. Itu dia ada kesesuaian. Dari segi Allah SWT benarkan, baru boleh. Kalau Allah SWT tidak benarkan, tak boleh. Orang kafir kalau sembelih sebab kita, tak boleh. Sebab apa? Dia tidak terima kedaulatan, dia tidak terima kebesaran, keagungan Allah SWT. Dia tidak terima. Padahal binatang ni semua ni Allah SWT yang buat. Tiba-tiba seseolahnya dengan menyembah selain daripada Allah tu, ada orang lain yang berkongsi, sama-sama buat. Tuhan tak say lagu tu. Tak ada berkongsi, tak ada orang lain yang boleh buat. Tuhan yang buat. Ada kalanya dia ambil, kita tidak sembelih pun dia mati pun tolong juga. Daripada mati saja baik sembelih. Allah SWT bagi syariat kepada kita, boleh kita sembelih binatang, boleh makan. Kerana Allah boleh. Kalau kerana benda lain, kerana berhala, tak boleh juga. Tidak Islam, tak boleh juga. Mana orang yang terima kebesaran Allah, Allah yang menjadikan benda, Allah yang membolehkan. Seperti kita nak perang bunuh orang, Allah yang membenarkan, baru boleh. Kalau tidak, tak boleh.
Kalau tidak, tak boleh. Begitu. Itu dari segi kesesuaian bab sebelum ni dengan bab selepas ni. Kitabus Said. Said ada dua makna. Satunya dengan makna binatang yang diburu. Said dengan makna masid di situ. Satu lagi said dengan makna perburuan, jadi perbuatan memburu. Dia ada dua situ. Boleh kedua. Wadzabaih jamak kepada zabihah. Zabihah dengan makna mazbuhah, yakni binatang yang disembelih. Jadi segala bentuk binatang yang disembelih itu serupa atau tidak? Cara sembelih ni. Segala macam dia tak serupa. Tak serupa nak tahu. Itulah sebab dia kata zabaih. Dia tidak kata zabihah saja ada. Zabaih. Maknanya cara sembelih itu dia tidak serupa. Dan cara sembelih itu dia ada keistimewaan dia. Pada perbuatan menyembelih itu sendiri ada keistimewaan dia. Dan ada kelebihan dia. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Tak kena teknik, bau hamil, hanya bau, tak sedap. Kalau kena, banyaklah cara dia. Sebab tu dia zabaih dalam bentuk jamak. Kalau unta nak sembelih mana? Bahagian mana? Kalau tekuk dia apa panjang. Kalau hak biasa ni ayam nak letak pisau mana? Hak tu lah macam ayat sini. Tak apalah. Mula-mula sekali Imam Muslim buat mari riwayat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni ayah dia Hatim At-Ta'i, terkenal. Hatim At-Ta'i ni orang Arab. Siapa kenal ni? Peribahasa dia, kalau dia kata murah, dermawan seperti Hatim. Kalau kita kata bodoh sepopok ni, kalau kita apa ni? Kalau bodoh sepopok ni. Dia kalau dermawan, murah, serupa Hatim. Ayah dia ni sangat murah. Dan dalam sejarah Arab banyaklah apa ni contoh-contoh kemurahan ayah dia. Dia ni anak kepada Hatim itulah, Adi ni. Dan dia beragama Kristian. Beragama Kristian asal. Dia tahu kebangkitan Nabi SAW. Pada tahun yang ke-9 dia nak pergi jumpa dengan Nabi SAW. Kalau Nabi ni tak betul, dia akan dapat kesan. Dia bukan orang cerdik, kita boleh tahu orang ni pelawak betul ke tak betul. Kalau dia betul, aku nak turut dia, dia kata. Aku nak turut dia. Tak apa, dia pergi jumpa dengan Nabi, dia dapatinya betul Nabi akhir zaman ini. Dia pun turutlah. Turut. Dan dia jadi pengikut setia Nabi SAW. Banyaklah dalam peperangan selepas pada tu, di zaman sahabat, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, gapo ni, dia perang lawan dengan puak-puak murtad pun dia lawan. Dia tidak termasuk dalam puak-puak murtad. Maknanya Islamnya bagus. Setelah masuk Islam oleh dia ni. Lepas pada tu umurnya panjang. Adi bin Hatim. Umurnya panjang 120 tahun. Dan dia kata selepas dia masuk Islam, mana setiap kali qomat sembahyang tu dia sudah siap ada air sembahyang. 5 waktu tu sembahyang tu, orang qomat tu dia ada air sembahyang. Maknanya dia cukup jaga air sembahyang dia. Itu sedikit sebanyak tentang Adi bin Hatim. Dia kata semasa dia duduk sekali dengan Nabi SAW, dia katalah, dia tanya Nabi, saya ni melepaskan anjing-anjing yang diajar. Dalam Quran ada sebut wa ma 'allamtum minal jawarih, binatang-binatang yang kamu ajar, binatang-binatang buas yang kamu ajar, yang kamu latih untuk menangkap binatang-binatang buruan. Dia tidak sebut secara khusus di situ anjing. Daripada situlah ulama kata tidak khusus dengan anjing, tetapi dia sebut mukallibin. Mukallibin itu walaupun macam-macam makna, salah satu makna dianya yang lebih dekat dengan makna asal dia, perkataan asal dia kal, makna menggunakan anjing. Mana situ ada sebut juga anjing secara khusus, sebab anjing ini lebih istimewa nak banding daripada binatang-binatang yang lain untuk kita ajar, untuk kita latih. Nak banding binatang-binatang yang lain, dia lebih istimewa. Walau bagaimanapun dalam Quran disebutkan ma'allamtum minal jawarih. Jawarih itu tidak khusus dengan anjing. Boleh kita guna harimau ke, harimau akar misalnya.
Harimau yang boleh dilatih lah. Helang kau, jenis-jenis helang yang boleh kita buat sebagai memburu. Boleh. Itu termasuk dalam jawarih yang tersebut dalam Quran. Dia sebut secara umum. Tapi lepas pada tu mukallibin. Dia sebut tu mana nak menonjolkan keistimewaan anjing itu. Aku lepaskan anjing-anjing yang diajar. Anjing-anjing itu tangkap. Alayya. Fakulu mimma amsakna alaikum. Dalam Quran sebut gitu. Makanlah apa-apa yang semua binatang-binatang tadi tangkap alaikum, untuk kamu. Tangkap untuk kamu. Maknanya binatang itu sudah terlatih, sudah diajar. Bukan tangkap untuk dirinya, tapi untuk tuan dia. Dalam Quran sebut support. Sebab itu hadis sahih. Kalau kita cari dalam Quran, dia akan ada jumpa. Misalnya hak ni ada dalam ayat surah Maidah. Hak itulah ayatnya. Anjing itu menangkap untuk saya, dan saya menyebut nama Allah ketika melepaskannya. Lagu mana? Dia tanya Nabi. Sebab dia memang menggunakan anjing gitu. Nabi SAW kata, kalau melepaskan anjing kamu yang sudah diajar itu, dan kau sebutkan nama Allah, Bismillah wallahu akbar. Gitu. Bila nak lepas, Bismillah wallahu akbar. Lepas, pergi. Hak nu. Kita kata hak nu. Mana-mana. Kita tuju hak nu. Dia pergi, dia tangkap hak tu. Anjing yang diajar ni lagu mana? Mengikut Imam Abu Hanifah 3 kali. Setelah kita latih 3 kali, kita suruh berhenti. Dia berhenti. Pergi, dia pergi. Kalau dia tengah duk bergeluk pun, lepas, dia lepas. 3 kali kita buat gitu, dia tunggu kata kita. Tu maknanya anjing itu sudah terlatih. Mengikut Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad dan ramai lagi yang lain. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan ini mengikut uruf sebenarnya. Tidak kata berapa kali, 2 kali ke 3 kali, 4 kali ke. Mengikut kebiasaan lah. Orang maklum kalau anjing ni dia kena berapa kali. Tidak semesti 3 kali. Dia lambat pandai sikit. Kalau jenis ni banyak pandai. Kalau jenis ni payah sikit. Jadi mengikut keadaan jenis-jenis binatang tu. Tidak kata terhenti pada 3 kali ke 2 kali. Tidak gitu. Bila kita lepaskan itu, Nabi kata, kalau kau lepaskan, fakul, makan. Anjing itu pergi bergelut, dia pergi kekah repih tekok. Kita kata repih tekok tu, binatang mati. Kita tak ada nak sembelih, boleh makan. Nabi kata halal. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaihi. Makanlah apa-apa yang mereka tangkap untuk kamu, dan sebutlah nama Allah pada ketika melepaskannya. Dalam Quran pun support dengan hadis ni. Support. Boleh makan walaupun tak sembelih. Sebab tangkapan dia tu sudah merupakan sembelih dah. Di sini kita nampak anjing itu istimewa. Dan bagi anaknya hak lebih kemah mazhab Malik dan Abu Hanifah dalam perkara anjing, masalah najis kau tak najis tu lebih kemah dia motif. Imam Bukhari ke apa, dia kata tak najis. Sebab kalau najis, apa dalam ayat Quran paling akhir surah Maidah, fakulu mimma amsakna alaikum, tak ada sebut pun pasal najis. Adakah hilang najis dia tu kerana dia jadi anjing buruan? Tidak kerana tu. Sebab anjing yang tidak diajar dalam hadis kemudian, dia sebut kalau mudah sembelih boleh makan juga. Mana tak ada sebut situ suruh basuh kau 7 kali kau, yang kita panggil samuk, orang kita panggil, tak ada. Menunjukkan istimewa anjing. Dan daripada sini, mana Islam ni meletakkan anjing pada kedudukan yang kalau kita terima hak ni ke depan daripada orang lain. Tetapi oleh kerana kita duduk pegang dengan sah hadis hak cara kena haji, anjing tu, hak tu padahal ulama masih khilaf banyak lagi, kita ketinggalan jauh di belakang berbanding bangsa-bangsa lain. Sebab anjing ni boleh hajar untuk bukan perburuan saja, untuk kesan orang di bawah runtuhan bangunan, untuk kesan dadah, untuk kesan penjenayah, macam-macam lagi boleh guna. Rugi kita orang Islam. Dengan sebab itu nak berbazhab pun jangan sampai rugi umat.
Jangan sampai ketinggalan kita. Kalau tidak, tak ada masalah. Kita kata seseorang yang Islam, padahal itu mazhab, bukan Islam. Seseorang kalau kita kata orang Islam, mengikut Islam, jadi hak lain itu tidak Islam lah. Tak kena tu lagu tu. Jadi hak Malik, hak gapo tu tidak Islam. Kalau kita kata mazhab, mengikut mazhab Syafi'i, ya betul. Kalau mazhab Syafi'i, jangan kata mengikut Islam. Hak tu pun Islam juga. Nampak istimewa. Pada masa tu sekadar tu saja. Tapi Quran sudah tunjuk pada kita, ini binatang yang jenis boleh diajar. Bila boleh diajar, banyak lagi lah. Ikut kemajuan sampai sekarang ni macam-macam. Orang nak meropok bank pun boleh dengan anjing ni, menggunakan anjing. Tak usah cara hak tu atas. Hak tak betul, masalah lain. Hak tu dosa. Kalau betul, untung. Gitu. Maknanya anjing binatang yang boleh diajar. Walaupun ia membunuhnya, walaupun anjing itu membunuh, tak ada nak sembelih, boleh makan. Padahal binatang ni tak boleh sembelih, bangkai kalau tak sembelih. Tapi kerana anjing boleh. Tengok istimewa. Begitulah nak Quran. Kalau kita perhati hadis, kita perhati molek, gitu cara dia. Kalau suatu ketika ia dihina, maka pada ketika yang lain dia diangkat. Sebab kehinaan itu bukan kehinaan zatnya, tetapi kerana sesuatu yang lain. Kena perhati hak tu. Poin besar. Orang tak faham hak ni lah celaru banyak kali. Abu Bakar tak ada sebut dalam Quran. Istimewa benar Abu Bakar. Umar tak ada sebut. Ali tak ada sebut. Osman tak ada sebut. Tapi Zaid ada sebut. Falamma qada Zaidun minha watara. Zaid bin Harithah ada sebut. Bapa. Pasal dia telah Nabi SAW suruh nikah dengan Zainab, nak boleh jadi hukum kemudian tu jadi cerah, boleh nikah dengan bekas isteri anak angkat. Tu hukum berat tu. Banyak perkara dia kena lalui. Oleh kerana dia ni sudah dihina, sudah begitu dalam Quran semua. Tu cara dalam Quran lagi. Anjing begitu juga. Banyak dalam hadis suruh bunuh, suruh gapo, banyak. Orang kata hilang pahala lah, 1 qirat lah, 2 qirat lah tiap-tiap hari. Banyak hadis tu. Sehingga kita berasa jadi apabila kita tidak imbangkan dengan ni, kita berasa hina benar, tak ada guna langsung. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh jual. Haram jual. Walaupun bijak setara mana pun anjing, walaupun telah dilatih makan belanja semacam mana, tak boleh. Pasal dia faham gitu. Tapi kalau kita perhati dalam Quran, setelah dia letak, dia angkat pula. Itu cara dia. Kita nampaklah bahawa yang hina dia tu bukan kerana zat dia, tetapi kerana sesuatu yang lain. Kerana sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itulah kena faham. Tu. Nabi sallallahu alaihi saya kata walaupun anjing-anjing itu membunuhnya, Nabi kata walaupun ia membunuhnya, yang ini tak ada sebelah, selagi tidak dikongsi oleh anjing lain. Kalau anjing lain ada pakak terkai sekali, tu tak boleh. Sebab anjing lain tu anjing tak tahu mari mana. Tapi kalau anjing dia 2-3 ekor, 5 ekor dia lepas, semuanya terlatih, tak apa kalau lagu tu. Ataupun anjing orang lain, orang tu orang Islam juga, dia pun lepas juga, orang terkai, hak tolong kita pun situ juga, dia pun situ juga. Tak apa kalau lagu tu. Sebab orang tu pun lepas bismillah juga, Islam juga dia, kita pun Islam juga, boleh. Tak apa, kedua-dua anjing itu terlatih, tak apa kalau lagu tu. Tidak anjing kita lepas tu nak kan, bagi dua lah. Bagi dua lah kita kata. Hak ni kalau anjing yang hak tidak terlatih dan bukan anjing kita, tak boleh lagu tu. Lepas tu saya pun tanya, lagu mana kalau saya baling dengan kayu ataupun anak panah yang tidak ada mata dia tajam, tapi hujung dia tu tajam, lagu mana? Kalau kena, sebab dia ni orang hidup bu. Nabi SAW kata kalau baling tadi, kalau kena kok tajam, kok tajam kena, siapa kena dah mati luka, boleh makan.
Tapi kalau kena ikut lentai, lentai gini. Ni lentai. Kena gitu. Tak boleh makan. Jangan makan. Sebab apa? Sebab kena ikut lentai ni dengan hentakan dia panggil. Kena dengan hentakan. Dalam Quran akan sebut wal munkhaniqatu wal mawqudatu wan natihah wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitu. Itu dalam ayat. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitu. Ayat tu serupa ni. Serupa. Sebab tu tanda hadis yang sahih. Kalau hadis tu sahih dah, serupa dengan Quran pula, tinggi benar kedudukan. Bagi kita kaedahnya gitu. Sebab apa? Diharamkan kepada kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah. Sembelih untuk hatu ke, jin ke, apa ke misalnya. Wal munkhaniqatu, dan binatang yang mati tercekik. Cekik ni macam lemah dalam air tu, tercekik lah tu. Ataupun kita cekik dia, cekik biar mati. Tu tak boleh. Wal munkhaniq wal mawqudatu, ni yang dipukul ataupun terhentak, kena lentai kayu, ataupun kita ambil anak batu, kena anak batu. Anak batu tu bulat kan, kena tu terhentak, dia mati dengan sebab tu. Tak boleh. Itu termasuk dalam wal mawqudatu. Wal mutaraddiyatu, yang mati jatuh daripada tempat tinggi, daripada bangunan jatuh, ataupun atas bukit jatuh, sebab jatuh tu tak boleh. Wan natihatu, dan yang mati kerana kena sedok, kena tanduk oleh binatang yang lain, tak boleh. Wa ma akala sab'u, dan binatang yang mati kerana dimakan oleh binatang buas yang lain, tak boleh juga. Rimau makan, kita pun pergi dengan berdiri dia lari. Bolehkah kita makan? Tak boleh. Ma akala sab'u illa ma dhakkaitu. Tapi kalau rimau duduk dekat tadi, kita pun pergi dengan berdiri, pergi dengan jeep kita misalnya, kita kata rimau pun lari, kita dah sembelih. Tak apa, illa ma dhakkaitu, kecuali yang kamu dah sembelih. Tengok jelas dalam Quran tu sebut. Wa ma dhubiha 'alan nusub, dan yang disembelih kerana berhala, atas nama berhala, tak boleh juga. Tu hak tak boleh. Tu senarai hak tak boleh dalam surah Maidah. Tengok ayat yang 3, tengok situ. Dalam hadis ni begitu juga. Nabi SAW kata kalau hak kena kut letter tu tak boleh. Pasal apa? Pasal dalam hadis yang lain yang kita sudah baca tadi, dia kata waqid tu al-mawqudah, yang terhentak, matinya kerana terhentak. Tak boleh. Lepas tu dia hadis ni lagi seperti tu juga. Nabi SAW kata apa yang tak boleh makan tu? Kalau dia makan, jangan makan. Kalau anjing tu makan, mana dia tidak terlatih betul. Boleh jadi dia tangkap tu untuk diri dia, bukan untuk tuan dia. Kalau dia makan tak boleh. Dalam masalah ni ada khilaf ulama, banyaklah khilaf ulama tentang boleh makan ke tidak binatang yang diburu oleh anjing dan sebahagian kecil daripadanya dimakan oleh anjing. Bagaimana? Dia khilaf banyak. Ada yang mengatakan kalau 1/4 dia makan, boleh makan lagi. Itu pendapat Imam Malik ke apa lagu tu. Tapi orang yang pegang dengan zahir hadis ni, kalau dia makan sikit pun tak boleh dah. Ada khilaf banyak lah di sini. Tapi kalau anjing itu bercampur dengan anjing-anjing yang lain, jangan makan. Sebab apa? Anjing lain itu tidak terlatih, satu. Yang keduanya, kamu tidak lepas dengan menyebut nama Allah. Dalam masalah menyebut nama Allah ni, setara mana? Itu dia. Setara mana besar? Sini kita tengok. Apa yang Imam Nawawi sebut? Mula-mula tu hadis, di bawah hadis mula-mula ijma' orang Islam tentang kena baca bismillah pada ketika melepaskan binatang buruan untuk menangkap binatang yang diburu itu, dan pada ketika sembelih. Ijma' kata kena sebut. Cuma hukumnya setara mana wajib ke ataupun sunat saja.
baca bismillah. Mengikut Syafi'i dan sekumpulan ulama, sunat saja, tidak wajib. Mana kalau seseorang tu pada masa sembelih tu dia tak baca bismillah, sah juga sembelihan dia. Mengikut Syafi'i, sah juga. Falau tarakaha sahwan aw 'amdan halla as-sayd wadh-dhabihah. Kalau seseorang itu meninggalkan baca bismillah sama ada dengan sengaja ataupun dengan terlupa, halal juga binatang buruan itu, dan binatang yang disembelih itu tetap halal asalkan dia tu Islam. Sebab bismillah, nama Allah tu di dalam hati orang Islam ada seorang. Itu dia pegang kat tu. Dan ini juga satu riwayat daripada Malik dan Ahmad. Mengikut Ahlul Zahir, dia kata kalau seseorang tu tak baca bismillah sama ada dengan sengaja ataupun tersalah, terlupa, tak halal, tak boleh saja sembelih pun saja walaupun Islam. Inilah pendapat yang sahih daripada Imam Ahmad tentang binatang buruan. Kalau binatang buruan, kalau dengan sengaja tak boleh, dengan tersalah terlupa pun tak boleh juga mengikut Imam Ahmad kalau binatang buruan. Tapi kalau sembelih tak apa, terlupa tak apa. Dia hak tu berat lagi, hak buruan tadi berat lagi. Kalau hak sembelih ni kalau sengaja tak boleh, kalau tidak sengaja tak apa, halal. Kalau sembelih hak binatang biasalah, sembelih lembu, sembelih kambing, tu tak apa. Kalau terlupa, kalau sengaja tak boleh. Itu mazhab Ahmad. Ini juga diriwayatkan daripada Ibnu Sirin dan Abi Thawr, Abu Hanifah, Malik, Thawri dan jumhur ulama mengatakan kalau seseorang meninggalkan bismillah dengan terlupa, halal sembelihan itu dan buruan itu halal. Tak ada beza antara buruan dengan sembelihan. Tapi kalau meninggalkannya dengan sengaja tak boleh, tak halal. Kalau dengan sengaja tak boleh, sembelihan pun tak boleh juga. Kalau dengan sengaja, binatang buruan pun lagu tu juga. Mengikut mazhab Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, kemudian daripada Imam Syafi'i, dia kata makruh meninggalkan baca bismillah. Ada juga yang mengatakan tidak makruh, khilaful aula saja. Khilaful aula ni ngeng lagi daripada makruh. Mana tak apa. Kemudian dia marilah, hak dalam mazhab Syafi'i itu dia pegang itu apa dalil dia. Imam Nawawi buat marilah. Imam Nawawi buat mari, antaranya ulama-ulama kita pegang, dia kata dengan firman Allah hak kita baca tadi, hurrimat alaikumul maitatu. Lepas tu dia kata illa ma zakkaitu, kecuali hak kamu sembelih. Hak kamu, kecuali hak kamu sembelih. Kamu tu siapa? Tentu dah orang Islam. Sembelih, dia tak ada sebut baca bismillah situ, tak ada sebut. Situ itu menunjukkan boleh asal sembelih. Orang hak alik sana, dia kata dah, hak tu cerita gam dia tu, cerita binatang buah makan, lepas tu dia lari, kita dah sembelih dia. Binatang buruan tadi. Lah, setara tu boleh. Apa tak lagi hak lain? Gitu. Hak lain, hak tu tak baca bismillah tak apa, hak tu. Hak lain lagi lah tak apa, gak ingat lagi. Dia faham. Gitulah orang Syafi'i. Lepas tu orang Syafi'i juga pegang dengan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, makanan ahlul kitab halal kepada kamu. Makanan ahlul kitab ni kalau hak nasi tu memanglah halal, tidak nanti ahlul kitab kafir hak sebab berhala pun halal. Nasi tu hak ni binatang ni maksudnya hak kena sembelih lah. Sebab ahlul kitab dia sembelih juga tapi dia tak baca bismillah. Tak baca bismillah boleh. Menunjukkan mana tidak syarat lah bismillah tu. Tidak kata tak sah. Sebab apa? Binatang yang disembelih oleh ahli kitab pun boleh juga. Lepas tu dia pegang dengan hadis Aisyah. Hadis Aisyah, sahabat-sahabat kata, wahai Rasulullah, ada satu kumpulan orang yang baru masuk Islam, bawa mari daging kepada puak-puak kita. Kita tak tahu adakah dia menyebut nama Allah ketika menyembelihnya ataupun tidak. Boleh kau nak makan? Nabi SAW kata baca bismillah makan. Baca bismillah makan.
Tak satu usul. Dia baca bismillah ketika sembelih kau tidak. Tu tak apa. Kalau lah mesti dia kena. Mesti dia kata, tak boleh, kena pasti dulu dia baca kau tidak bismillah. Ada. Tidak begitu. Hadis dalam Bukhari, dalam Muslim ada belakang. Orang lain pula dia jawab cara dia lah. Dia jawab cara dia. Panjanglah, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Dia pegang dengan ayat tu. Jangan kamu makan binatang yang disembelih dengan tidak disebut nama Allah pada ketika menyembelih. Jadi pegang tu. Dia pegang. Masing-masing lah. Ni menunjukkan masalah khilaf lah dalam perkara ni. Masalah khilaf. Tak apalah. Ini dia kata kalau saya baling dengan kayu, patut kena lagu mana? Nabi SAW kata kalau kena kut tajam dia tu boleh makan. Kalau kena kut lentar dia tak boleh makan. Gitu. Ni kalau kayu. Kalau muka lain, kalau muka lain, kalau anak panah tentulah boleh. Anak panah sebab dia tajam dan melukakan. Sama ada kena tu kena tekak ke, putus orang tekak tu ke, ataupun kena lain tak kira. Tak kira. Sebab dia kira binatang culas. Kalau binatang tu binatang jinak tak boleh kena sembelih. Tu ya cara dia nya. Kalau umpama dia runggah lari sikit-sikit lembu tu, itu tak masuk culas lagi tu. Lari sikit-sikit boleh berkah lagi lah kita kata. Tu kena sembelih. Tapi kalau binatang yang maklum, dia ni jenis culas, maka boleh. Lagu saat ni. Lepas tu masalah kalau kita guna senapan, peluru, boleh ke tidak? Itu masalah khilaf juga. Tetapi kebanyakan ulama zaman moden ni, daripada dulu lagi pun, semenjak diketahui manusia tentang adanya peluru ni, maka kebanyakan ulama mengatakan boleh. Ketika kita nak berdiri tu, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kalau mampu tak sembelih pun tak apa, boleh makan. Boleh makan, halal makan. Tapi kalau kita tembak tu kena kaki dia misalnya, duk gelepar, jangan tunggu. Kita dah tu kita kena sembelih. Sebab apa nak suruh jangan jadi dia seksa. Itu dia. Dalam hadis ada sebut, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha. Allah SWT mewajibkan ihsan, belas kasihan ni atas semua benda. Kena ada kesian belah. Kalau kamu bunuhlah dengan cara yang paling baik. Kalau kamu sembelihlah dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik lagu mana? Nabi royak lagu mana? Tu paling baik. Kalau bunuh, pancung, tu paling baik. Tapi ada pendapat orang kata dengan bedil, itu adalah masalah khilaf lah. Tetapi asalnya gitu. Kalau sembelih, sembelih mana? Sembelih sepuluh kita duduk sembelih tu. Lagu tu lah cara yang paling baik untuk mematikan binatang. Nabi sudah royak dah. Jadi kalau kita tembak tadi kena sayap misalnya, tak mati duk gelepar, kita dah kena sembelih. Sebab apa? Nak suruh dia mati banget. Tapi kalau kita cari tak jumpa, tidak kena molek juga, tapi mati juga akhirnya, tak apa juga. Tak apa, tak payah sembelih, tak apa. Tak cari tak jumpa, burung saat ni jumpa-jumpa tu maku dah. Boleh je. Walaupun tidak kena tepat, yang menyebabkan mati selalu, boleh juga. Daripada mana ulama bahan ni semua? Daripada hak ni. Yang hak kata tak boleh peluru tu sebab dia kata peluru tu tidak tajam. Hak naknya tajam. Sifat dia ni membakar. Dia kata, pendapat dia itu masalah khilaf lah. Orang hak kata dak, dia melukakan siapa temu. Kalau setara anak panah, setara benda-benda kayu gini pun boleh dak. Hak ni lagi tajam lagi kalau nak kira hakikatnya. Dan lebih meyakinkan dari segi mematikan itu. Sebab tu boleh. Tidak mana tengok pada tajam dia tu, dari segi mematikan itu. Dan itu kita tak boleh kata mati kerana hentakan. Sebab dia takut kerana hentakan. Hentakan ni lah ke mana? Kita ambil kepada dia ni apa ni?
lastik kita panggil ke dia. Bidah. Bidah ambil anak batu, tak boleh tu. Sebab anak batu tidak tajam dan dia tidak menembusi tubuh. Ada mati kerana hentakan, itu termasuk dalam ayat tadi kata al-mauqudah. Tak boleh tu. Tak boleh. Tapi kalau peluru dia tembus masuk. Ada kalanya tubik kat alis sana. Siapa setara tu. Dengan sebab itu kebanyakan ulama mengatakan boleh. Lepas tu dia sebut hak tentang anjing tu lagi, sebab tadi lah, lebih kurang tadi je. Lebih kurang tadi ya, semua. Cuma dalam riwayat kemudian ni, kalau kena kut lentan tu dia termasuk dalam waqid. Waqid tu dalam Al-Quran sebut al-mauqudah tu lah, sama lah. Dalam riwayat kemudian ni dia kata terkaman ataupun tangkapan binatang buas tadi, binatang anjing dan sebagainya tadi, itu sendiri itu sudah merupakan sembelih dah. Walaupun kita tak ada sembelih, mati tak apa, boleh. Tapi kalau kita lepas anjing kita, lepas tu ada anjing lain kita tak tahu hak mana menyebabkan mati ni, hak mana, tak boleh kalau tu. Tak boleh. Kemudian ni riwayat, kalau mu lepas anjingmu, mu baca bismillah, kalau mudah dengan binatang tu, binatang yang diburu tadi, mudah masih hidup lagi, mu sembelih lah. Mana kena sembelih kalau hidup lagi. Kalau kita boleh tangkap lah. Tapi kalau mati dah, kita pergi, tak apa, boleh makan. Ataupun kita suruh ke dia, tu ada khilaf. Kita suruh ke dia, tu ada khilaf. Binatang tu duk bergeluk, tak mati lagi, boleh kau tidak, kita tengok dia, biar mati dengan sebab dia. Setengah ulama kata tak boleh, sebab kita boleh pegang dah, dan kita boleh sembelih. Setengah ulama kata tak apa. Tak apa. Sebab apa? Kita lepas tadi kita baca bismillah dah. Supaya tolak je, kita ada depan, kau tak ada depan, buat menyusah nak berubah dengan binatang tu pula kita. Biar dia selesai kerja dia tu lah, kita nanti ambil sudah. Gitu. Lepas tu tentang anak panah, mana anak panah pun lagu tu juga boleh. Tapi kalau yang kita panah, yang kita bedil tadi, dia dalam air, kita tak tahu. Sebab air, kalau air termasuk dalam al-munkhaniqah, yang mati tercekik. Tu pula termasuk dalam tu, tak boleh. Hendaknya mati kerana senjata kita tadi. Tu. Kalau lagu tu tak apa. Bila masuk dalam air kita tak tahu. Tak pasti, biar gitu. Lepas tu kita kata bazir. Bazir pun nak awal. Pak mati bangkai itu berapa banyak, kita tak boleh makan. Awal gitu. Tak apa. Allah SWT bagi kebenaran kepada kita. Wa sakhkhara lakum ma fis sama' wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Tuhan tundukkan, permudahkan, bui kepada kamu segala apa atas bumi. Semua dia bui untuk kita pula. Kita boleh. Orang ni tak boleh makan saja. Tak apa. Kita bukan niat nak saja-saja. Tapi dah mati jatuh dalam air, nak mana? Tak apa. Semua ni Allah SWT buat untuk manusia. Istimewanya manusia. Lepas tu Abah Tha'labah Al-Khushani, ala kujung ni, Abah Tha'labah Al-Khushani seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni pun hebat. Dia kata orang lain mati susah nampak, dia minta dengan Tuhan biar mati mudah. Biar mati mudah, mati dalam keadaan yang paling baik. Tiba-tiba satu malam, cerita dia, satu malam dia duduk semayang, tengah sujud mati. Tengah sujud, segar-segar, tengah sujud mati. Anak dia duduk tidur tu, anak perempuan dia tidur tu sedar, mimpi ayah dia telah mati. Pergi tengok, panggil ayah tak nyawa. Pergi tengok, rebah dah.
Itu Abah Tha'labah Al-Khushani. Ini cerita dia pula. Dia kata kepada Rasulullah, kami ni duduk di negeri ahli kitab, kita makan dalam bekas-bekas pokok dia. Lagu mana? Pokok tu makan macam-macam tu, makan babi, makan macam-macam lah. Lagu mana? Lepas tu kami ni duduk di negeri tempat buru banyak. Tapi kalau tempat tak boleh buru, jangan diburu. Lepas tu kalau kena igak, kita waktu tubik halil ni tak kena lagu tu. Ada binatang-binatang setengah-setengah di negeri, setengah-setengah negeri itu binatang yang termasuk dalam binatang yang dilindungi. Dalam Islam dia bagi kuasa kepada pemerintah. Pemerintah dia ada keistimewaan dia. Orang lain tak boleh, dia boleh buat. Asalnya benda tu boleh, tapi kalau dia fikir, dia tengok maslahat akan datang tu tak boleh, benda ni akan pupus. Dan kewujudan binatang-binatang, setiap binatang yang Tuhan buat ni ada maksud dia, ada hikmah dia untuk keseimbangan alam, untuk keseimbangan dunia ni. Ada maksud dia. Kita faham tak faham, tahu tak tahu khasiat dia, apa kelebihan dia, tak apalah tu, tapi mesti ada. Dengan sebab tu tak boleh pupus. Tak boleh pupus. Apabila pemerintah buat keputusan kata tak boleh, tak boleh. Binatang ni termasuk dalam binatang yang dilindungi, tak boleh. Sama ada untuk dimakan ke, ataupun untuk diambil bulu dia ke, untuk buat baju ke, buat sarung tangan ke, bulu molek panda ke, apa ke. Misalnya kita kata, ni tinggal berapa ekor dalam Malaysia ni misalnya, didapati sikit. Tak boleh kalau walaupun asalnya halal. Walaupun asalnya halal. Tapi dalam keadaan hak boleh, macam setengah-setengah negeri, Allah banyaknya bunga-bunga, banyaknya. Pengalaman Ana duduk di India, muka sana, pokok Hindu dia tak makan. Dia tak makan binatang-binatang hidup pai ni, tak makan dah. Dia makan kacang dah dengan sayur. Semua tak boleh, semua tak boleh. Tak boleh belakang. Tapi dia ada banyak mazhab pula. Ada boleh pula. Kalau kambing boleh, ayam boleh. Setengah-setengah tu seperti Indira Gandhi, Mahatma Gandhi tu kan, tak makan langsung tu. Anda saksikan sendiri, Allah banyaknya bunga-bunga, sayang lah. Banyak jinak-jinak. Lembu ni tengah bandar tu. Ni boleh tengok dalam internet tu. Tengok tengah bandar New Delhi tu, lembu kemai yang besar, tak ada sama dia halal, bukan Tuhan. Teruk demo tu. Bunga-bunga ni banyak sangat lah. Ada sendiri pun masa budak-budak dulu, pada juga bedeh, pergi juga bedeh burung, kena hambak ke Hindu, kena hambak. Sekali tu dah pokok dia sarah kita lah. Cuba kamu fikir, ada adik-beradik juga, ada mak pak juga. Kalau orang bedeh mak pak adik-beradik pula ke mana? Kot tu dia. Lagu tu. Tapi kita pergi mana tempat sana banyak lah kijai, gapo boleh bedeh lah, kijai rusa. Kalau hak rajin boleh makan sakai. Tapi kalau lembu tak boleh sembelih. Tak boleh. Ada satu tempat boleh sembelih lembu. Waktu dia tak cara, orang Islam kuat situ, dia rampun tau. Dia sembelih terang-terang, mari nak perang dia kata. Tapi kalau tempat lain tak boleh. Kalau nak sembelih juga, dia kena, lembu tu kena perah dalam rumah, tak boleh waktu ubik las. Lembu dia kena ada surat beranak dia tu. Orang tak ada, boleh. Lembu kena ada surat beranak. Jangan repot lah. Baru boleh makan. Kita nak makan daging lembu susah bukan main. Kena baik dengan orang-orang kampung. Dia ada, boleh. Lagu tu cara dia. Dahsyat. Rugilah, rugi. Rugi. Binatang-binatang jadi tak takut burung-burung ni. Tak suruh pasal. Kepada dia orang-orang tu orang panggil, orang-orang kan. Itu loceng, palu loceng nak suruh lari, lepas tu buat orang-orang dia pakai baju duduk tengah padang tu kan, kocok-kocok tu tak lari, dia tahu dah orang lalu cerdik juga burung. Apa ni, tanaman-tanaman pun tidak terpelihara, habis rusuk. Siapa suruh? Itulah hikmah Islam tu, boleh makan benda-benda lagu tu, barulah nampak. Kalau tidak tak boleh makan, cakap nak kawal kita. Banyak gitu mau kejadian Tuhan, burung-burung. Tak apalah. Dia kata lagu mana? Raya hak mana hak alat untuk kami. Nabi SAW kata,
Kalau makan dalam bekas pokok tu, kalau ada bekas lain tak usah makan lah dalam bekas dia tu. Tapi kalau tak ada, pakai basuh, boleh makan. Boleh makan. Di sini ulama-ulama kata babi kau gapo kau pada basuh gitu, tak ada oyak. Kena samuk gapo tak ada. 7 kali dengan salah satunya air tanah tu, tak ada sebut sini. Sebab dia tanya, kalau makan hak biasa ni tak apa. Hak biasa ni kacang dah. Kalau makan dia tahu dah. Hak makanan hak paling bersih kalau di India tak usting. Nak makan hak bersih pergi kat Hindu. Dia tentu dah dia tak makan. Babi lagi lah, jauh lah. Tak ada langsung. Semua dia makan benda-benda jelaga. Vegetarian lah. Pokok vegetarian. Makan sayur. Senang kita. Ikan pun tak makan. Semua tak boleh makan. Ikan tu dia kata adik-beradik Tuhan dia. Oh dahsyat. Adik-beradik Tuhan dia. Banyak cerita pengalaman duduk sana, pergi ngai, ada ngai di kolam dia tu dia boleh makan ikan tu, boleh pala. Pakak pergi tu sebelum menyembah tu dia boleh bawa gandung-gandung yang sudah diuli ni, dia boleh makan. Lepas tu kalau anak mati, anak gapo, dia pergi tahu dalam kolam tu lah. Ada hak tak tahu, puak-puak kita lah. Masa tu anak ni budak-budak lagi, sahabat-sahabat ni nakal-nakal sikit. Dia pergi kuali belakang, dia pergi ngai, kena ikan besar-besar lah. Sekali tu ngai, tarik-tarik orang, bakat muntah situ. Tak gila lah lepas pada. Itu pengalaman. Nak ayat pasal apa dia tak makan. Ikan tu tak besar-besar, tak makan. Bazir demo tu. Hidup bazir. Kalau tidak, pada anak lah, tak ada mati kebuluran India tu. Dalam keadaan binatang banyak setara tu, kalau pok-pok dia makan tak ada kebuluran. Tapi dia tak makan kerana agama ni seksa manusia. Mati kebuluran. Padahal tak sepatutnya mati kalau dia makan. Tak apalah. Maknanya boleh lah. Boleh. Basuh gitu lah. Dengan sabun pun tak apa. Padan. Lepas tu setengah ulama kata hak ni hak tak boleh makan ni makruh tanzihi saja. Sebab ada dalam hadis yang lain Nabi SAW kata tak apa, basuh. Ni dalam hadis Imam Nawawi sebut. Dalam satu riwayat dia kata, Abu Daud, kami ni berjiran dengan ahli kitab. Mereka masak dalam periuk-periuk mereka babi, dan minum dalam bekas-bekas mereka tu arak, kata dia. Rasulullah SAW kata, kalau ada hak lain, makanlah dalam tu dan minum. In wajadtum ghairaha fakulu fiha washrabu wa in lam tajidu ghairaha farahadhuha bil ma. Kalau tak ada hak lain, basuh dengan air, makan, minumlah dalam tu. Dia kata. Jadi hadis ni mengikut fuqahanya bercanggah dengan riwayat yang lain. Bercanggah dengan riwayat yang lain, iaitu boleh kita gunakan bekas orang-orang musyrikin apabila dibasuh dan tidak ada makruh. Sama ada hak lain, bekas lain ataupun tak ada. Jadi hadis hak kata tadi, kalau ada bekas lain, itu anjuran kepada yang lebih baik saja. Bukan makna tak boleh. Nak pakai hak dia pun boleh, asalkan basuh. Kalau dia sudah basuh dah dan dia tidak makan babi, tidak makan apa, lagilah boleh, tak ada apalah. Jadi dengan sebab itu tidak perlu susah. Setengah-setengah orang baru masuk Islam kan, dia tidak tahu. Dia ajar dia tu cara yang susah. Nak balik rumah dia pun susah. Jadi anak-anak dia tu rasa asing lah. Pasal apa dia tak boleh rapat? Bekas dia makan tak boleh makan. Padahal dia tu tak makan babi kau apa kau. Buat salah faham kita. Tak boleh lagu tu. Kena mesra dengan keluarga kita. Pergi mari. Tak apa. Makan sekali dengan dia pun tak apa. Kalau kita lalu dia makan babi, kita tak sama makan babi, tak apa. Kita tak makan babi, makan kau lain. Cumanya tak boleh lah. Kalau boleh, tak sah lagi tu. Nak royak je benda tu tak ada kena-mengena. Apalagi kalau dia tu tak makan babi, tak minum arak, tak ada ragu dah lah. Bekas-bekas dia kita nak ambil minum, tak apa.
Tak apa, bekas dia tak basuh. Tak apa kalau hak tu. Hak kata basuh tadi kalau makanan itu bagi kita najis. Itu pun dia sebut suruh basuh dengan air gitu je. Tak ada lebih daripada tu. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i ini pasal dia kias dengan anjing. Setara anjing tu kena basuh 7 kali. Babi ni lebih teruk lagi. Tapi kalau nak cari nas tentang babi tu suruh basuh 7 kali, tak ada. Tak ada. Dia kias dengan anjing. Imam Bukhari jawab dah. Adalah waktu tu dalam kitab dia lah. Kita tidak nak panjang situ. Dia kata tak kena lagu tu. Tak kena tu. Kias lagu tu. Dia tak setuju. Dia buat ikut lain. Kalau kita tengok dalam hadis ni suruh basuh dengan air. Kalau basuh dengan sabun lagi molek. Kalau basuh dengan sabun lagi molek. Hak anjing tu pun ada khilaf lagi dalam Syafi'i pun. Cuma orang kita dia ngaji sok kitab kecil, cuma ngaji besar je. Dalam mahali kau misalnya ada selalu hak anjing tu pun dalam mazhab Syafi'i sendiri ada yang kata 7 kali kena samuk salah satunya dengan apa namanya air tanah tu. Ada yang mengatakan 3 kali basuh tak apa dah. Ada pula yang mengatakan dah basuh tu dengan sabun atau dengan apa-apa tak apa dah. Masih khilaf lagi. Paling kerah lah kita kata dalam bab tu pun masih khilaf lagi. Apatah lagi kalau mazhab lain. Kalau kita tengok dalam hadis ni, farhaduha bil ma, basuhlah dengan air. Air dia tak ada koyak 7 kali kau gapo, tak ada. Ni kita kalau bekas tu 2 tahun dulu makan, berapa kali basuh dah. Pasal tak pernah basuh dengan 7 kali tu, salah satu dengan tanah tu tak pernah basuh, kena basuh juga. Padahal makan 2 tahun dulu. Lepas tu berapa kali basuh dah. Tengok, nyusah. Tapi kalau nak buat lagu tu juga, tak apa, nak cari orang susah. Tapi kalau ada tak sih. Sebab apa kita pegang dengan hadis ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Tidak diberi pilihan kepada Rasulullah di antara 2 benda, melainkan dia akan pilih hak lebih mudah. Tu cara Nabi. Apa yang kita nak ambil orang susah. Asalkan ada dalam kitab sesat. Lepas tu hak lain-lain tu lebih kurang itulah nampaknya. Cuma dia sebut ada kalau mati tu tak busuk lagi, kita tak jumpa, cari tak busuk sehari 3 hari. Dia keadaan busuk tak busuk ni dia mengikut keadaan juga. Kalau musim sejuk, tempat salji, lama tak busuk. Tapi nampak situ jelas tak ada lain anak panah kita tu, peluru kita tu. Kita matikan anak kita lah. Boleh lagi makan. Jadi sini disebut di dalam keadaan negeri tu 3 hari boleh lagi. Asalkan tidak busuk, itu paduan dia. Kita tak tengok, tak apa dia mati depan kita, tak apa. Dia hilang air pergi ke mana, lepas tu kita cari esok, ada jumpa. Boleh lagi. Riwayat daripada Abi Sa'labah. Ni cerita apa ni bab seterusnya. Ni nampak kaya tak ada. Kita kena berhenti sekali. Wallahu a'lam.